Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Alhamdulillah. Yang pertama dan selama-lamanya kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT. Sekali lagi kita berjumpa dalam siri Tazkirah Khatib. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri saya dan tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berpesan kepada diri saya dan diri tuan-tuan untuk sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala dalam dunia ini dan juga di akhirat. InsyaAllah pada kali ini saya akan membawakan satu topik, iaitu selawat suatu tuntutan. Kita masih lagi berada dalam bulan Maulid Rasul SAW, di mana dalam bulan Rabiul Awal ini sudah tidak asing bagi kita, di mana kita menyambut kelahiran junjungan besar Rasulullah SAW, seorang insan mulia yang dipilih oleh Allah SWT, yang membawa rahmat untuk sekian alam. Walaupun kita tidak pernah bertemu dengan baginda Nabi SAW yang menjadi penunjuk mata kita, walaupun kita tidak pernah bertentang mata untuk melihat keindahan rupa wajah baginda Nabi SAW, walaupun kita tidak pernah merasai kelembutan dan keindahan kulit baginda Nabi SAW, namun nama baginda sentiasa kita sebut tatkala mana kita berselawat ke atas baginda Nabi SAW, khususnya di dalam solat 5 waktu semalam dan di dalam salat sunat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia suatu nama yang tidak pernah diberikan kepada sesiapa pun sebelum. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermaksud yang dipuji, dan padanya juga terdapat maksud paling banyak dipuji. Malah Allah SWT mengangkat serta memuliakan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi nama-nama yang lain. Firman Allah SWT dalam surah Al-Insyirah ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah meninggikan bagimu sebutan namamu dengan memuliakan pangkat Nabi dan berbagai kemuliaan. Allah SWT memuliakan Rasulullah SAW dengan nama baginda akan disebut oleh orang yang beriman selagi mana bumi ini masih ada. Setiap masa dan setiap ketika tidak pernah putus alam ini dari menyebut nama baginda Rasulullah SAW. Allah SWT memerintahkan orang yang beriman agar sentiasa berselawat ke atas baginda Rasulullah SAW. Firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab ayat 56,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi SAW. Oleh itu, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu mengucapkan selawat dan salam kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan baginda Rasulullah SAW melebihi dari segala yang lain, sehingga kan nama Allah dan nama Rasulullah SAW disebut bersama. Ini dapat kita buktikan dalam ungkapan syahadah, dalam ungkapan azam dan iqamah. Malah menjadi salah satu rukun khutbah Jumaat, iaitu berselawat ke atas Rasulullah SAW dalam rukun khutbah Jumaat. Kalau tidak ada selawat, maka tidak sah khutbah tersebut. Sehingga kan suatu majlis yang tidak terkandung selawat ke atas baginda Rasulullah SAW pun akan diancam dengan azab daripada Allah SWT. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW ada bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yazkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana alaihim qiratan fa in syaa'a azabahum wa in syaa'a ghafara lahum." Tidaklah duduk suatu kaum di dalam suatu majlis sedang mereka tidak menyati Allah SWT dan berselawat kepada Nabi mereka, melainkan Allah akan menyiksa mereka, dan jika Allah kehendaki, Allah akan mengampuni mereka. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT, betapa pentingnya kehidupan kita untuk sentiasa berselawat ke atas baginda Nabi SAW. Sehingga orang yang tidak berselawat ke atas Rasulullah SAW selepas nama baginda disebut, maka dia akan disifatkan sebagai orang yang hina. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Za'ima anfu rajulin zukirtu indahu falam yusalli alaihi." Amatlah hina seseorang itu apabila disebutkan namaku tapi dia tidak berselawat ke atasku. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT, mencintai Rasulullah SAW bukanlah suatu cinta yang biasa-biasa. Merindui Rasulullah SAW bukanlah suatu perasaan yang boleh dibuat-buat. Ianya lahir dari perasaan hati yang tulus ikhlas, hati yang suci murni. Seorang kekasih pasti akan selalu menyambut dan menyati kekasihnya. Pepatah Arab ada mengatakan, "Man ahabba syai'an fasura min zikri." Siapa yang mencintai kepada sesuatu pasti sering menyebutnya. Justru pada hari dan bulan yang penuh keberkatan ini dan di sepanjang tahun, insya-Allah, marilah kita sama-sama memperbanyakkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Rasulullah SAW. Mana ini merupakan sarangan daripada Rasulullah SAW melalui hadis daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW ada bersabda, "Aksiru minas salat alayya fi kulli yawmin jum'ah, fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yawmin jum'ah, faman kana aktsarukum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilah." Perbanyakkanlah berselawat ke atasku pada setiap hari Jumaat. Sesungguhnya selawat yang dibaca oleh umatku maka dibentangkan kepadaku pada setiap hari Jumaat. Siapa yang paling banyak berselawat ke atasku, maka dia akan berada paling hampir denganku di dalam syurga. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, mengakhiri tazkirah saya pada kali ini, pada kita menghayati beberapa pengajaran yang kita boleh ambil, iaitu yang pertamanya, sebagai umat Islam, wajib kita meyakini bahawa Nabi Muhammad SAW adalah pesuruh Allah.
Rasul utusan terakhir dan tiada Rasul lain selepasnya. Yang kedua adalah kita sentiasa memperbanyakkan selawat dan salam ke atas baginda Rasulullah SAW agar kita beroleh syafaat di akhirat kelak. Dan yang ketiganya, supaya umat Islam adalah kita mengikuti segala ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, saya renungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu adalah contoh ikutan yang baik untuk diamalkan bagi siapa yang berharap untuk bertemu dengan Allah SWT dan hari akhirat di dalam kerajaan serta banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum لسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan. Sehingga kita bertemu di lain siri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.